Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syazni, Izul, Fatin, sehat? Salam sihat juga. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah ya. Gembiralah dapat jumpa lagi untuk kuliah minggu yang kelima ni. Okey, alhamdulillah. Amirul bermasuk. Sihat Amirul? Sehat, Madam. Alhamdulillah. Okey. Minggu kelima untuk kuliah anda. Semakin hari semakin mencabar. Setiap minggu semakin lama, semakin banyak benda yang awak nak kena laksanakan ya. Banyak kuliah yang kena cover. Dan juga makin rasa tertekan ya. Jangan stres-stres ya. Saya tahu banyak benda yang awak nak kena siapkan. Bermula daripada minggu yang kelima ni sampai minggu yang ke-14. Walau bagaimanapun kalau ada masalah PM saya. Jangan senyap je. Jangan stres sorang-sorang. Kalau stres sorang-sorang saya tak boleh nak bantu. Okey. Jadi nak ingatkan minggu ni, minggu yang kelima yang perlu disiapkan dalam minggu ini yang paling penting ialah buku scrap anda yang perlu hantar paling lewat pada hari Sabtu ya. Pada Sabtu paling lewat. Dan juga untuk buku scrap itu lakukanlah kata kalau boleh itu saya nak awak curahkan banyak lebih kepada pemahaman awak, pemikiran awak. Ayat-ayat dalam buku itu adalah ayat-ayat anda sendiri yang tidak di copy paste banyak daripada sumber luar ya. Saya lebih suka untuk membaca e-buku scrap yang hadir ataupun wujud daripada pemikiran pelajar saya. Maksudnya awak letak otak awak tu dalam e-buku scrap awak. Itu yang saya nak baca. Okey, berbanding dan juga saya nak awak apply pemikiran kritis dalam penulisan dan pemikiran kreatif dalam segi awak mencantikkan buku scrap awak tu. Sebab ingat buku scrap dia kena dalam bentuk yang cantik, berwarna-warni, ada gambar-gambar yang berkaitan dengan penulisan anda, membantu grafik yang membantu penulisan tadi tu nampak lebih jelas. Okey, jadi pastikan hasil yang awak beri nanti adalah hasil yang terbaik lah. Kalau nak hantar dulu boleh, tapi masanya masih ada lagi sampai Sabtu. Maksudnya awak nak buat pembaik sebagainya pun boleh sehingga hari Sabtu pukul 12:30 malam atau paling lewat lah. Okey. Dan juga untuk minggu ni saya rasa semalam dah naik kan tugasan tutorial untuk minggu yang kelima. Dah tengok dah? Ke tak semak lagi? Semak dah? Okey, kalau masih tak semak lagi, untuk tugasan tutorial anda, anda kena rekod audio kalau tak salah saya, kena rekod suara. Awak nak ambil video pun tak ada masalah, tapi paling-paling kalau malas nak pakai tudung tu, ambil audio je lah. Sebab kewajipannya untuk rekod audio awak berdasarkan grafik yang saya bagi awak gambar. Dia lebih kepada poster 2 poster, tapi awak pilih 1 poster dan poster itu awak jelaskan berdasarkan perbincangan kuliah kita pada minggu ini. Okey. Kita terus kepada kuliah, nanti awak boleh buat terus untuk tutorial. Dah buat terus pun tak apa sebenarnya walaupun tak datang kuliah sebab soalan sangat-sangat umum. Untuk kemahiran berfikir ni, sebenarnya saya sekadar menjelaskan lagi teori ataupun proses yang berlaku ketika berfikir itu saja. Sebab kalau ikutkan proses berfikir ni awak dah buat. Setiap hari kita buat proses berfikir ya, tak ada istilah saya tak berfikir hari ni. Ke ada? Wallahualam. Okey, tapi selaku manusia yang hidup di bumi Allah ni, saya rasa setiap hari kita berfikir. Tak ada sekali pun yang kita tidak berfikir ya. Okey, kita akan masuk kepada 2 lagi strategi berfikir yang kita masih belum masuk. Sebenarnya topik kita strategi berfikir. Sebelum ini, sebelum ni strategi berfikir kita dah menghabiskan iaitu topiknya mengkonsepsi. Yang ini kita dah siap bahagian 1. Dan anda pun dah buat tutorial mengkonsepsi ini dengan melihat dan menonton filem Lieutenant Adnan. Dan anda pun dah hantar kepada saya satu bentuk macam laporan. Bukan laporan lah, lebih kepada pemahaman awak. Awak hantar laporan yang berkaitan dengan konsep yang awak dapat daripada filem Lieutenant Adnan. Dah berjaya untuk strategi berfikir yang pertama. Okey, alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan proceed dengan 2 lagi strategi, iaitu strategi kedua ialah menyelesaikan masalah.
Menyelesaikan masalah ini adalah sesuatu yang setiap hari sebenarnya kita berhadapan dengannya. Kalau kita jenis manusia yang sentiasa masalah lah. Tapi orang kata masalah ni dia ada antara dua Sama ada yang secara orang kata sendiri timbul, okey, ataupun yang kita cari. Dia kata cari masalah. Ada. Kadang-kadang kita tak nak masalah tapi masalah itu datang sendiri. Mari tiba-tiba kita bekerja, kena buang kerja. Kita tak minta pun masalah tu, tapi tiba-tiba kita dibuang kerja. Itu yang datang secara sendiri tanpa duga kita tak duga. Dan yang kedua ialah masalah yang kita cari sendiri. Elok-eloklah awak ni seorang yang orang kata baik dan sebagainya, tiba-tiba berkawan dengan orang yang merokok. Cik pasal lah tu. Okey, merokok. Kita sendiri yang nak merokok. Okey. Jadi masalah ni tanya diri sendiri awak, masalah ini sebenarnya punca datang dari mana? Nanti kita bincang proses tu Okey, jadi menyelesaikan masalah ini ialah kita nak cari penyelesaian yang tepat. Tolong pandang perkataan tepat. Tepat ni maksudnya precise. Tepat ni confirm dah memang yang terbaik, tepat ni. Dia confirm dah betul tepat ni Okey, secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti, apa-apa situasi yang tak pasti, mencabar atau kesulitan yang tidak dijangkakan. Kita ada istilah salah berfikir. Saya baru tahu dalam falsafah dan juga pemikiran ni, dia ada proses pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah ni ialah bila kita lalui proses yang boleh menyelesaikan masalah tetapi kita block. Kita block proses tu menyebabkan proses itu berhenti pada satu tahap sahaja. Nanti awak tengok kejap lagi kita bincang. Jadi kesalahan berfikir ni, bila itu yang berlaku, okey tak apa Izul lah. Kurang baik terkeluar biasalah kan internet. Terima kasih sebab berusaha Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita nak tengok penggunaan ia pada kita apabila kita tidak tahu jawapan yang betul. Saya dibuang kerja contohnya. Saya dibuang kerja. Tiba-tiba. Dengan keadaan anak nak masuk universiti. Dengan keadaan kereta rosak. Dengan keadaan rumah orang kata tiba-tiba elektrik tu. Orang kata banyak pula bulan ni. Tiba-tiba kita diberhentikan kerja. Jadi kita tak tahu jawapan yang terbetul untuk selesaikan masalah kita, ekonomi kita. Jadi kita lakukan proses ini. Ataupun apabila kita ada perbezaan antara apa yang dijangkakan dengan apa yang sepatutnya berlaku. Yalah saya jangkakan gaji bulan ni bolehlah saya guna untuk baiki kereta. Tengok tengah bulan atau awal bulan. Gaji dah habis dah. Tiba-tiba dibuang kerja terus. Tak ada pula dia bagi pampasan. Jadi kita tak jangka dengan apa yang kita dah rancang. Okey, jadi kita nak selesaikan masalah ni lah. Untuk menyelesaikan masalah ini ada 5 proses. Tapi proses ni bukan proses yang mudah. Percayalah kata saya. Awak contohnya saya ambil gambaran yang paling mudah untuk awak faham. Okey, sekarang awak gambarkan awak menjadi hakim, okey? Hakim yang tengah melihat perbicaraan orang yang didakwa dengan peguam bela dan juga pendakwa raya. Awak nak selesaikan masalah sekarang. Awak jadi hakim. Susah tak jadi hakim? Susah. Okey, bukan jadi Izul Hakim. Izul Hakim mungkin susah juga. Tetapi tak jadi hakim saja. Okey, judge. Bila nak jadi hakim ni, awak bayangkan awak duduk kat court. Awak nak selesaikan masalah sekarang. Awak nak pastikan bahawa masalah ini boleh dengan baik. Awak orang tu salah atau tidak, awak nak selesaikan masalah. Kita jadi hakim ni bukannya kita nak tentukan dia salah atau tidak. Sebenarnya dia lebih kepada menyelesaikan masalah. Kalau lah tertuduh buat masalah ini, ada tak jalan penyelesaian yang lain yang kita boleh selesaikan masalahnya? Okey, itu sebenarnya menjadi hakim. Tapi kita lebih pandang hakim ni kerja dia beritahu orang ni salah, orang ni tak salah. Tu je yang kita nak pandang. Salah hakim ni sebenarnya tugasnya sangat besar iaitu menyelesaikan masalah. Okey, yang pertama, langkah pertama. Tengok. Kenal pasti dan fahami. Apa salah tekan. Okey, kenal pasti dan fahami. Bila kenal pasti dan fahami, dia ada 2 kata kerja kat sini. Kenal pasti, mudah. Mudah nak kenal pasti. Okey. Saya kenal pasti bahawa untuk
selesaikan masalah orang kata tadi tak ada duit kan, nak bayar ekonomi tu, nak bayar ekonomi, nak bayar elektrik, nak bayar kereta kan. Kita kena pasti bahawa dah kena buang kerja. Okey. Kena pastinya ialah kita dah dibuang kerja. Apa ni? Okey, tak on. Okey, buang kerja. Okey. Apa lagi kita kena pasti? Kita nak apa tu, tak ada gaji. Buang kerja tak ada gaji. Oh, sekejap pen saya tak boleh. Sekejap saya nak charge pen saya. Okay, kita kenal pasti semua. Faktor, kita kenal pasti kesan, kita kenal pasti fungsi. Semua benda kita kenal pasti. Itu di peringkat kenal pasti. Mana pula saya letak? Ni. Jadi peringkat kenal pasti ini sangat mudah dibuat. Semua orang berjaya ya untuk peringkat kenal pasti ni. Percayalah kata saya, tak ada orang yang tak berjaya untuk peringkat kenal pasti. Ni. Okey, betul. Tak boleh nak conteng lah pula. Okey, sangat mudah ya. Jadi bila kita kenal pasti, kita dapat lihat yang saya cakap tadi tu. Faktornya. Faktor dibuang kerja sebab COVID. Okey, syarikat tak boleh nak bayar gaji. Okey, tak boleh nak salahkan syarikat juga. Kemudian kita kesannya ialah nak tak ada duit, tak ada gaji. Itu kesan dia, tak ada gaji. Okey. Ayahnya. Okey. Tak ada gaji. Kemudian yang seterusnya ialah kita nak bayar untuk kata nafkah keluarga. Saya tak boleh guna pensel saya kena charge dulu. So, nafkah keluarga. Jadi bila kita lihat semua ni, kenal pasti itu satu peringkat yang mudah. Yang agak sukar ialah kita nak fahami. Fahami ni agak sukar untuk dilakukan. Kenapa saya kata sukar untuk dilakukan? Kerana untuk fahami ini, apa yang awak kena lihat ialah awak kena pandang benda tu dari sisi yang lebih mendalam. Dekat sini awak kena gunakan otak kiri dan otak kanan. Kritis dengan kreatif tu awak kena guna dua-dua untuk fahami. Bila awak dah kenal pasti, selalunya orang takkan boleh proceed dengan fahami. Saya tahu saya dibuang kerja. Saya tahu saya dibuang kerana syarikat tak ada duit dah. Saya tahu saya dibuang dan saya tak ada gaji. Saya tahu saya dibuang untuk ekonomi keluarga pun tak ada dah. Itu saya tahu. Tapi saya tak nak faham. Tak berjaya faham. Syarikat jahat. Saya tak faham. Syarikat saya jahat. Sebab tu buang saya kerja. Saya tak faham. Saya tak ada gaji. Jadi bila tak ada gaji, saya runsing, saya murung dan sebagainya. Sehingga boleh membawa kepada orang kata membuat perkara-perkara yang lebih buruk daripada sekadar orang kata murung. Ada yang sampai bunuh diri minta maaf, ada yang sampai bunuh diri sebab dibuang kerja. Jadi bila tak mampu nak laksanakan peringkat fahami ni, di sini kita dah pun gagal untuk menyelesaikan masalah. Kebanyakan orang peringkat fahami dah gagal. Kenal pasti boleh. Saya boleh kenal pasti. Tetapi bila nak fahamkan diri kita dengan masalah itu, ia sangat sukar. Hakim yang ada di mahkamah, bila dia dah kenal pasti, okey, pendakwa raya dan peguam bela akan keluarkan semua. Okey, contohnya macam seorang pesalah ini dituduh kerana membunuh. Dia beritahulah pembunuhan berlaku di mana, siapa yang membunuh, siapa yang dibunuh, siapa mangsa kejadian dan sebagainya. Dia beritahu semua tu. Kerja hakim ialah lepas kenal pasti dia kena faham. Dia akan tanyalah, hakim akan biarkan peguam bela dan pendakwa raya tanya lagi soalan supaya hakim lebih faham. Peguam bela akan tanya, kenapa awak bunuh dia? Dia pun jawab, saya gini. Hakim kena faham. Okey. Lepas dah berjaya yang ini, baru boleh naik dekat B. Kalau tak berjaya macam mana puan? Kalau tak berjaya, apa yang ditakuti ialah masalah dia akan jadi lebih besar dan tidak mampu diselesaikan. Hanya sebab apa? Sebab dia tidak faham. Dia tak nak faham. Okey. Contohnya lah yang paling mudah sikit, merokok. Okey, merokok. Dia tak cari merokok tu, tapi tiba-tiba dia berkawan dengan kawan yang merokok lah. Member dia merokok. So dia pun tiba-tiba terjebak. Dia kenal pasti dia nak berhenti merokok. Okey, saya nak selesaikan masalah, saya nak berhenti merokok. So awak kenal pasti masalah merokok ini. Awak kata merokok tak baik untuk kesihatan, menghabiskan duit, okey, menyebabkan penampilan tidak menarik, okey, mulut pun jadi berbau dan sebagainya. Awak tahu, awak kenal pasti.
Bila awak minta dia faham, dia tak mau faham. Awak tahu tak merokok ni bahaya? Saya tahu. Faham tak kena berhenti merokok? Apa nak berhenti merokoknya? Ayah saya merokok daripada umur 12 tahun sampai lah ni umur 70 tahun ada lagi duduk rumah. Duk isap rokok. Wak, wak, wak. Sihat lagi tak ada gapo-gapo. Tak ada kena kanser gapo. Tak nak faham. Okay. Awak tahu tak merokok ni nanti membazir duit. Tak ada duit nanti habis duit nak beli rokok mahal. Rokok bukan murah rokok. Ya saya tahu rokok ni kita kena beli pakai duit. Tutup pintu tetapi saya tak nak faham. Saya tak nak faham bahawa tak apa duit sikit ya duit rokok ni beli rokok berapa sen ya rokok. Kita gaji 5,000 rokok tak sampai 500 pun. Tak nak faham. Kan? Ada je alasan. Jadi dekat sini memang bab fahami ni bukan sesuatu yang amat mudah dibuat. Paling susah nak buat fahami ni. Jadi bila yang ini dah berjaya, okey, awak kenal pasti okey merokok ni membahayakan kesihatan. Ya, saya faham. Saya faham sebab anak saya kena kanser. Kadang-kadang kita kena kanser kita tak faham lagi. Tak apalah semua orang mati. Saya pun kalau saya mati dah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak buat kan dah saya dah kanser. Kita tak payah lagi tapi bila anak kita kena kanser sebab kita merokok, waktu tu baru kita faham. Orang yang kita sayang dari kecil, tiba-tiba disahkan kena kanser paru-paru sebab kita merokok. Kita tak apa kena. Anak kena baru kita faham. Okey, situ okey, cantiklah kalau dia faham. Bila dah faham baru dia jelaskan masalah. Cari penjelasan untuk masalah tersebut. Penjelasannya tadi, okey, kita nak selesaikan masalah apa tadi? Masalahnya ialah merokok. Awak nak berhenti merokok. Oh, cantik juga tulisan saya bila guna mouse. Saya tulis guna mouse ni. Pen saya tengah charge. Okay. Masalah nak merokok tadi nak berhenti. Nak say no to rokok. Dah berjaya, kena pasti. Dah berjaya faham. Kita jelaskan masalah. Okay. Apa masalah awak sampai awak nak berhenti pada merokok ni? Masalahnya ialah, betul lah saya dah tahu dah bahawa anak saya kena kanser sebab saya merokok. Jadi saya tak nak merokok dah. Saya taubat tak saya merokok dah. Okay, saya nak pastikan bahawa duit saya beli rokok tu saya boleh guna untuk rawat anak saya yang dah pun kena kanser. Sebab tiap-tiap bulan saya kena hantar anak saya untuk pemeriksaan. Kena bayar semua proses rawatan anak saya. Dia jelaskan masalah. Kemudian isteri saya pula tengah mengandung sekarang. Kalau anak saya yang ni baru umur setahun, 2 tahun dah kena kanser, anak saya dalam perut tu lagi saya tak tahu apa yang akan berlaku kalau saya merokok. Tu dia faham tadi, dia dapat jelaskan masalah. Kalau dia tak faham, dia takkan boleh jelaskan masalah. Pacarah dia bagi alasan. Alasan. Okay, jadi bila dah selesai jelaskan masalah, barulah dia akan mula mencari alternatif. Alternatif ni ialah kaedah. Kalau tak tahu maksud alternatif, maksudnya kaedah. Ya. Okay. Alternatif ni terbahagi kepada, orang kata, kita cari cara. Cara, kita cari kaedah. Okay. Kita cari jalan. Tak cantik dah tulisan pakai mouse. Okey, kita cari jalan. So kita cari semua yang berkaitan dengan alternatif nak selesaikan masalah. Alternatif untuk menyelesaikan masalah merokok tadi tu. Okey, ada 6 orang kat sini kan? Ada 6 orang tu termasuk saya. Ada 5 orang kat sini, boleh tak tulis dalam chat box? Boleh tak cadangkan kepada saya apakah alternatif sekiranya kita nak beritahu seorang itu untuk bantu dia merokok? Ada tak cadangan-cadangan awak? Boleh tak tulis dalam chat box? Cadangan untuk berhenti merokok. Apa kaedahnya? Tulis sikit. Berzikir. Amirul kata berzikir. Lagi? Okay, kita buat kat sini. Nombor 1. Berzikir. Lagi. Langkah lagi. Setiap kali nak merokok, ganti rokok dengan gula-gula. Okey, makan gula-gula. Lagi. Elakkan dari duduk dengan kawan yang merokok. Okey, kawan. Lagi. Baru 3, 1, 2, 3. Izul lah.
Amar. Izo dan Amar, 2 orang lagi. Saya tunggu daripada awak 2 orang. Berzikir, beritahu mereka kesan buruk. Okey, peringatan peringatan daripada Izul. Amar ada ke? Amar. Peringatan. Okey. Awak tengok kat sini ada 4 setakat ni. Amar kalau ada, Amar tulis, nanti madam tulis kat sini. Okey. Jadi awak tengok kat sini, ini alternatif. Alternatifnya. Berzikir, ya kawan tu jangan pilih yang merokok, makan gula-gula untuk ganti rokok, dan peringatan beritahu mereka kesan rokok. Jadi ini alternatif yang dicadangkan. Apa yang kita tengok dalam alternatif ini? Ada tapi line slow, madam. Okey, Amar, tak apa, line slow. It's okay. Buat slow-slow ya. Kalau boleh tulis. Okey. Jadi apa yang kita nampak kat sini? Bila kita buka minda, kita dah faham. Once you faham, maksudnya you are ready. Tapi once tak faham, tak boleh nak proceed dengan peringkat seterusnya. Lepas tu kita dah jelaskan masalah. Lepas jelaskan masalah, baru kita nampak alternatif yang ada. Alternatif pertama, berzikir kalau boleh buat. Kedua, kita elak berkawan dengan orang merokok. Ketiga, kita hisaplah gula-gula berbanding dengan hisap rokok. Dan keempat, kita bagi peringatan pada kawan-kawan kita. Okey, dan peringatan pada diri sendiri. Kita adjust tengok sikit. Bila duduk dalam alternatif, sebenarnya dia ada beberapa proses Dia ada sintesis, dia ada analisis di bawah ni. Jadi awak tanya diri sendiri. Adakah dengan berzikir setiap hari, saya boleh berhenti merokok? Amirul, cuba bagi hujah sikit. Macam mana berzikir boleh berhentikan orang merokok? Dia macam kalau setiap kali kita rasa nak merokok kan, kita zikir. Mesti rasa berdosa nak merokok. Macam tu. Okey. Personality tu saya gambarkan di mental saya. Okay, aku rasa nak merokok, tak ada rokok, berzikir astagfirullahalazim. Okey, jadi dia rasa berdosa buat kerja merokok ni. Okey, itu gambaran mental. Kita kena buat gambaran mental. Untuk alternatif ni kita tengok gambaran mental dia. Percaya atau tidak. Okey, kita dah nampak ramalan tu, ramalan. Ini semua kemahiran berfikir yang kita belajar dulu. Ada gambaran mental, ada ramalannya. Yang tu yang kita kena fikir untuk alternatif ni. Yang kedua, kawan, Fatin, adik Fatin, boleh tak bincang sikit macam mana boleh elakkan kawan-kawan ni? Kalau kawan, kebanyakan orang yang merokok ni ikut kawan. Jadi cuba je elakkan diri dia daripada tak kisah nak berkawan, tapi kalau waktu kawan tu merokok, kita pergi kat tempat lain ke, tak perlu kita cari kawan-kawan yang tak merokok, kita duduk dengan diorang, lama-lama kita akan biasa tanpa rokok. Okey, mencari kawan. Mencari kawan-kawan yang boleh membantu kita menjadi insan yang lebih kamil lah, orang kata kan. Bukan kawan tu nama kamil, tapi kita yang nak jadi insan yang lebih kamil. Okey, kawan ni kalau boleh pilih mudah. Kita pun sekarang ni kita tengah meramal ni. Fatin kata jangan cari kawan yang merokok. Kita pandang kawan kan, tapi ayah kita merokok. Abang kita merokok. Instead of kita pandang kawan, tiba-tiba kita merasakan bahawa kenapa aku nak cari kawan tak merokok, sedangkan di rumah ayah aku sendiri merokok. Abang aku sendiri merokok. Nak lari dari rokok ni, adakah memadai dengan berkawan tu just kita duduk jauh daripada mereka? Tu dia timbul konflik pula kat situ. Daripada nak cari alternatif jadi konflik pula. Okay. Macam husband saya sendiri pun mengaku husband saya tak merokok. Alhamdulillah lah memang saya cik lelaki tak merokok sebab ayah saya tak merokok. Abang saya pun tak merokok. Kita orang memang family yang tak merokok. Jadi husband saya pun tak merokok. Tapi husband saya kata waktu dia dulu sekolah sekolah, universiti, dia lelaki kan. Jadi dia nak cari kawan yang tak merokok ni payah. Kadang-kadang orang lelaki ni dia cari saing hok sama pal loh. Jenis sama pal loh dengan dia. Orang kata jenis orang jadi angin belaga angin semua dengan dia. Orang lelaki dia lain. Dia akan cari member macam tu. Jadi member ni merokok ke, tak merokok ke, dia boleh tahan dengan rokok tu. Macam husband saya dia kata, dia duduk member dia semua merokok.
dia tak merokok. Tapi hak jenis ni lah member, orang kata member sampai ke syurga lah istilah dia tu. Member-member ni lah kaki rokok ni. Tapi bila kecek, belagar angin semua dengan set dia. Jadi orang lelaki ni lain. Dia tak ada pilih kawan sebab kawan tak merokok. Dia pilih yang sama pemikiran dengan dia. Jadi adakah ia mudah dilakukan untuk kita mencari kawan yang tidak merokok? Payah. Bukan mudah. Okay. Yang seterusnya, itu saya memberikan awak ramalan. Ramalan itu kaedah berfikir. Siapa tadi? Syazni. Syazni gula-gula. Cuba bincang sikit, ujah sikit gula-gula. Kalau macam gula-gula kan manis kan. Macam setiap kali nak macam rasa macam nak merokok tu bolehlah makan gula-gula ke ataupun chewing gum ke instead of merokok lah. Makan nasi boleh makan nasi? Kau kena makan gula-gula ya. Dia tak boleh ganti dengan makan nasi, makan durian, makan apple tak boleh Syazni? Tak tahu. Okey. Itu pandangan Syazni. Saya terima pandangan Syazni. Ya, okey, ada setengah-setengah kita memang disediakan di antaranya nikotin flavor ke apa orang panggil istilah tu, nikotin yang boleh mengelakkan orang tu merokok. Jadi dia makan gula-gula untuk dia kurangkan merokok, dia makan chewing gum. Ya, betul. Tapi kita buat ramalan dan juga kita buat gambaran mental. Setiap kali nak merokok, makan gula-gula. Okey, gula-gula tu pula jenis perokok ni dia tak suka gula-gula manis. Kadang-kadang mereka prefer gula-gula kopi. Kopiko sebab dalam tu pun rasa-rasa macam nikotin sikit kan. Jadi nak elakkan nikotin daripada rokok, dia makan gula-gula yang ada nikotin juga. Yang ada rasa-rasa. Kopi contohnya kopiko yang kurang manis. Orang yang isap rokok ni dia mana suka benda manis kadang-kadang. Okey, jadi dia cari benda yang ada rasa pahit-pahit sikit untuk kurangkan rasa nak merokok tu. Tapi boleh ganti rokok. Okey, saya tak pernah rasa gula-gula chewing gum untuk perokok ni. Ada perokok yang memang makan chewing gum tu untuk mereka sahaja. Okey, tapi tak tahulah rasa dia macam mana. Jadi kalau boleh ganti, dia cuba nak ganti. Gambaran mental boleh buat tak? Boleh buat. InsyaAllah boleh buat. Daripada duit tu beli rokok, baik beli gula-gula. Murah sikit kan? Okey, yang keempat ialah peringatan. Cuba bincang sikit Izul, macam mana maksud peringatan ni? Peringatan ni contohnya bila kita nasihat royak dia kesel buruk. Kesel buruk merokok ni dia jadi mikir, betul juga. Jadi kena berhenti kau kan kau dia selu-selu berhenti gitu lebih kurang macam. Okey, bagus. Izul berani tak bagi mereka yang berani? Government tak jelas. Berani tak untuk Izul, katakanlah Izul ada kawan yang merokok, berani tak Izul nak beritahu mereka member Izul tu merokok ni bahaya untuk mereka? Berani tak nak royak gitu? ada juga madam kita nasihat gitu. Cuma dia dengar, kadang dengar, pasal dia fikir dah. Okey, bagus. Kalau berani bagus. Okey. Secara literalnya peringatan merokok ini telah diletakkan di atas kotak rokok. Kalau awak tengok kotak rokok yang dijual, dekat belakang kotak rokok tu dia dah lukis, bukan belakang, kat depan sekalipun, dia dah letak gambar apa tu, paru-paru yang rosak kan, gambar gigi perokok, gambar lidah mulut perokok yang mengalami kanser dan sebagainya. Dekat kotak rokok tu dah ada dah. Awak rasa apa perasaan mereka bila pandang kotak rokok tu? Sekadar pandang sebab tu mereka masih lagi merokok. Jadi, ya? Tak ada rasa mana, kadang tengok gitu risau saja. Kan? Tak ada perasaan pun tengok benda tu, tak ada perasaan. Jadi, mungkin betul juga Izul ni. Kadang-kadang mungkin bila seorang individu memberitahu kesan rokok itu, ia lebih memberi impak. Contohnya lah, contohnya macam Izul adalah adik kepada seorang abang yang merokok. Jadi Izul ni adik. So Izul cakap ke abang, abang bola merokoknya sampai hari ni Izul kalau duduk dengan abang batuk seumur. Jadi bila Izul memberitahu tu mungkin atas dasar orang yang tersayang, mereka lebih mendengar. Macam contohnya isteri beritahu pada suami.
Kata kalau suami dia merokok, lepas tu Syazni pun contoh, Syazni tak kata awak kahwin dengan perokok, dok contoh kalau. Okey, jadi Syazni pun ya abe bola mokoknya. Dah lah Syazni pun pregnant 3 bulan lah ni. Abe tak saya ke ambo ni abe. Contoh. Jadi cairlah suami pun saya ke bini, dia mungkin boleh berhenti merokok. Jadi itu alternatif peringatan. Jadi apa yang kita nampak di sini ialah alternatif ini sangat sangat luas, sangat pelbagai. Nak pergi dekat C ni, saya boleh kata proses C ini sangat panjang. Proses yang sangat panjang. Keluar dengan mujarab tak kalau buat ni? Mujarab tak kalau buat ni? Mujarab tak? Sebab di peringkat inilah awak kena pilih. Dalam banyak-banyak ni pilih alternatif mana yang terbaik. Okey. Kalau awak dah pergi go ni, okey, Madam tanya selepas perbincangan tadi, Syazni rasa antara nombor 1 sampai berzikir, kawan, gula-gula, peringatan, Syazni rasa yang mana satu yang boleh buat untuk seorang perokok itu berhenti merokok? Pandangan Syazni. Gula-gula kot. Sebab tu macam mudah. Sebab kalau macam peringatan, tak Okey. semua orang boleh terima kan. Hmm. Tak semua orang akan masuk kalau macam someone tu bagi peringatan kat dia. Mungkinlah pandangan saya. Okey, bagus. Fatin, pandangan Fatin yang mana yang rasanya boleh buat? Saya rasa gula-gula tu pun betul juga sebab kebanyakan orang yang buat alternatif tu berjaya. Tapi tak semua orang juga. Mungkin ada setengah orang tu dia daripada dia boleh terima peringatan. Ada setengah orang tu dia daripada berkawan. Maksudnya macam mungkin kalau macam Madam cakap tadi dalam family ada yang merokok juga kan. Mungkin kalau dia rasa dia betul-betul tekad nak berhenti merokok, dia sendiri boleh macam contoh waktu dia dekat rumah ayah dia merokok, dia pergilah tempat lain, dia masuk dalam bilik ke, dia keluar ke, macam tu. Saya rasa semua pun boleh kot. Okey, itu pandangan Fatin. Bagus. Ama boleh cakap ke? Ke Ama line tak elok lagi? InsyaAllah boleh, Madam. Ama rasa mana yang boleh perokok buat untuk berhenti ni? Perokok buat untuk berhenti merokok. Bagi saya, yang pertama dia nak berhenti tu, dalam diri dia kena perlu niat dulu untuk dia berhenti. Lepas tu, dia jauhkan diri dia daripada kawan yang merokok. Tapi boleh je kalau nak kawan dengan merokok. Tapi kalau boleh, jangan duk teradah lah. Lepas tu, untuk dia sebelum ni dia merokok, dia nak berhenti merokok, dia mungkin dia makan gula-gula untuk kata pahitkan mulut dia. Macam tu, Madam. Okey, itu pandangan Amal. Okey, boleh pun. Amirul? Pandangan Amirul rasanya mungkin setuju dengan semua alternatif atau ada yang alternatif yang terbaik? Yang terbaik. Semua okey. Tapi kawan tu dengan gula tu, itu paling tepat lah. Okey. Okey. Seterusnya, Izul? Bagi saya, molek belakang Madam, cumanya zikir ni. Dia dia zikir sebenarnya zikir dengan petua sebenarnya. Dia zikir capung dengan petua. Petuanya macamnya contoh orang dulu nak berhenti rokok.
dia ada petua dia, cara dia makan kau ni. Kau minum air garam seumur kau. Apa? Lepas maya buat zikir. Ada satu amalan zikir untuk berhenti rokok. Adalah. Amalan tu saya tak ingat. Ada amalan saya boleh lagi untuk guru saya. Gitu dia biasa. Cuma sana tu betul belaka. Cuma zikir ni betul lah. Orang boleh berhenti. Dalam masa terdekat tu boleh. Gitu. Dia orang gitu lah. Okey. Okey. Itu merupakan orang kata ilmu baru tu pasal zikir. Okey, saya tak ajin tahu tu. Kongsian. Baik, jadi cadangan yang kita berikan kepada saya dan kita pun kata kalaulah nak dikatakan sejauh mana macam tadi kan, tiba-tiba Izo datang dengan satu ilmu baru kan. Kita terima ilmu baru itu dan kita cuba jadikan ia sebagai alternatif jugalah kalau betul dikatakan bahawa zikir itu boleh membantu kita untuk berhenti merokok dengan cara yang lebih cepat, dengan cara yang lebih mudah. Why not kita try? Tapi kalau awak rasa ada cara lain yang lebih bagus dan lebih berkesan, maka kita nilaikan setiap satu daripada alternatif tadi. Dah selesai situ barulah kita tengok untuk melakukan pengoperasiannya. Dah selesai sini. Contohnya ambil gula-gula ni lah. Yang ini sebab yang ini dari segi banyak research pun mengatakan seorang yang merokok itu telah dibuktikan dalam research mereka mampu berhenti secara berperingkat. Berperingkat. Sebab orang yang merokok ni dia memang takkan boleh berhenti dalam sekelip mata. Tak boleh. Dia akan berhenti secara berperingkat. Jadi secara berperingkat tu apa yang dia lakukan ialah dia akan mencari ganti kepada ganti kepada rokok dia tu. Ganti yang lebih baik. Okey, secara berperingkat. Memang ada sifat manusia macam tu. Nak buat tu mudah, tapi dia nak berhenti tu payah. Okay. Jadi dia lakukan operasi, dia pun makan gula-gula setiap hari. Untuk minggu ni mungkin dia kata okey, katakanlah setiap hari dia makan pula, dia hisap 3 kotak setiap hari contoh. Jadi dia kata untuk fasa pertama 3 bulan yang pertama saya nak kurangkan kepada 2 kotak sahaja. Dia pun buat. Dia lakukan operasi ni 3 bulan yang pertama. Alhamdulillah, dia dapat setiap 3 bulan tu setiap hari dia jadi daripada 3 kotak turun kepada 2 kotak. Kemudian kata dah berjaya. Okey, daripada 2 kotak saya nak teruskan dengan 6 bulan pula. 6 bulan saya hanya ambil 1 kotak sehari. Okey. Fasa yang ketiga dia kata okey, dah berjaya 6 bulan tadi 1 kotak je sehari. Sebab dia tak boleh berhenti secara mendadak 1 kotak saya akan cuba untuk 12 bulan, setahun. Dia cuba 1 kotak sehari. Dia buat 12 bulan menjadi. Lepas 12 bulan tu baru dia rasa yakin. Dia pun kata, okey saya akan terus berhenti merokok. Itu yang berlaku di merokok. Ya. Kejap anak saya. Okey, kejap lagi. Okey. Jadi dekat sini kita nampak dia secara berperingkat. Memang sifat manusia tu memang macam tu. Kita tak boleh kata dia adalah satu proses yang mudah Sebab tu kata jangan terjebak. Jangan terjebak dengan rokok, jangan terjebak dengan dadah Bila kita dah terjebak, nak berhenti tu adalah satu kesukaran yang sangat sulit. Memang sukar sangat. Jadi bila dia lakukan operasi berjaya. Alhamdulillah. Ikutlah dia berhenti lagi dengan gula-gula. Jadi dia buat jadual. Memang kena disiplin lah bila nak berubah ni. Perubahan bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Kena ingat yang tu. Last kali barulah dia nilaikan penyelesaian dia. Nilaikan penyelesaian ni tengok. Okey, 3 bulan pertama berjaya. 6 bulan pertama berjaya. 12 bulan ketiga ni berjaya. Last dia berjaya untuk tidak merokok. Tapi kalau 3 bulan pertama ni, daripada 2 kotak ni, rasanya bini ambo tak ada ni. Okey, ambil sekotak lagi. Tengok bini tak ada, ambil sekotak lagi. Kan? Tak berjaya. Jadi bila penyelesaian itu, bila kita tengok nilai itu tidak memberikan nilai yang berjaya ataupun nilai positif, jadi secara keseluruhannya, dia kena kembali balik kepada C.
Tengok balik ada alternatif lain tak yang dia rasa boleh berjaya. Dia tukar pada zikir tadi ke? Saya tahu Izul Hakim dah kongsi dengan dia zikir untuk perokok ni. Dia pun buatlah zikir ni. Dia try. Oh, berjaya dengan zikir. So, itulah langkah penyelesaian masalah. Yang pentingnya di mana? Yang pentingnya di stage A ni. Ni pentingnya. Bukan kenal pasti sahaja tetapi fahami. Jadi kalau awak nak selesaikan masalah, tolong faham masalah dengan sebaiknya. Okey. Okey. Okey, yang ini adalah KBKK. KBKK ni ialah kemahiran kritis dan kreatif. Yang mana kat sini boleh nampak lah dekat setiap langkah ni ada KBKK dia. Yang mana kritis, yang mana kreatif. Ni saya kata tadi nombor 3 ni panjang kan. Awak tengok kat sini ada menjana idea, meramal. Berzikir ni jadi tak? Makan gula-gula ni jadi tak? Kita ramal. Kita kesan kecondongan. Allah, ambo bab gula-gula ni tak boleh pergi. Tak usah makan gula-gula. Tak apa kita buat zikir. Okay? Tak apa kita elak kawan. Jadi kecondongan. Kita nilai. Sejauh mana boleh tinggalkan ayah bila ayah tengah merokok kan? Kita tengah tengok TV, tiba-tiba ayah duduk sebelah merokok. Alah, kita tengah best. Ayah pula merokok. Kena masuk bilik lah lepas ni. Boleh buat ke tak? Kita nilai. Okay, membuat gambaran mental. Munasabah ke tidak munasabah benda tu kita nak buat. Okey, kalau tak munasabah, gambaran mental tu akan tunjuk kat kita benda tu memang tak munasabah. Analisis ni ialah kita tengok secara mendalam alternatif yang ada. Okey, ini adalah langkah tadi berserta dengan kemahiran berfikir yang perlu dilakukan. Yang terakhir sekali sikit je sebab tu saya banyak bincang yang tadi sebab membuat keputusan ni dia hampir sama. Tetapi bukan untuk selesaikan masalah sahaja kita nak buat keputusan. Contoh buat keputusan ialah hari ni nak pakai baju warna apa warna pink ke warna merah. Okey, contoh orang perempuan kan nak pakai pink ke nak pakai merah. Okey, lepas tu orang lelaki pula hari ni nak pakai kopiah putih ke nak pakai kopiah hitam. Okey, dia buat keputusan. Jadi keputusan ini dia tidak menjejaskan sangat diri kita ataupun hidup kita secara masif, secara besar tak. Kadang keputusan kecil pun sebenarnya perlu dilakukan dalam hidup kita. Berbanding dengan masalah ni memang kalau kita tak selesaikan masalah, ia mampu menjejaskan hidup kita. Itulah kita tak nak masuk dengan masalah. Kalau kita tak berhenti merokok, anak kita boleh mati. Isteri kita boleh mati sebab kita merokok. Kan? Jadi masalah ini perlu diselesaikan. Tapi buat keputusan, kalau pakai baju merah pun sebenarnya tak ada kaitan dengan saya kan. Tak ada kaitan dengan anak awak kan. Kalau pakai kopiah hitam pun tak ada kaitan dengan dunia pun kan. Okay? Dunia is still going on. Itu keputusan ni dia lebih kepada individu. Itu keputusan. Kalau kena buat keputusan secara berjemaah ataupun secara ramai, itu ramai-ramai lah kena buat proses membuat keputusan itu secara beramai-ramai. Okay, apakah membuat keputusan? Kita memilih satu alternatif. Dalam banyak-banyak, kita pilih satu je. Satu, tak nak banyak, nak satu je. Okey, berdasarkan kriteria tertentu untuk capai matlamat. Matlamat, kena faham apakah matlamat. Okey, digunakan untuk satu pilihan bagi situasi yang berkemungkinan mempunyai pelbagai penyelesaian dan tentukan cara penyelesaian terbaik dan kaedah yang dipilih. Okey. Dan ini langkahnya. Langkah sekali dengan KBKK. KBKK adalah kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Langkah pertama ni, matlamat. Kenal pasti matlamat. Tak perlu faham, kenal pasti je. Sebab awak tak perlu, sebab kata benda ni tak berkaitan dengan orang kata kehidupan. Dia lebih kepada macam hasil dia apa. Okey, matlamat. Matlamat tadi nak pakai kopiah hitam ataupun putih. Matlamatnya ialah nak tutup. Awak kata nak tutup rambut hari ni pakai kopiah hitam ke putih. Jadi bila awak letak banyak sangat gel, kadang-kadang bila gel banyak lekat kat kopiah putih awak kata. Oh, lekat kat kopiah putih kalau pakai gel banyak nanti jadi kuning-kuning kat dalam kopiah tu. Pakai hitam je lah. Hitam ni selamat sikit. Kalau kotor pun tak nampak. Jadi matlamat awak tu apa? Itu matlamat buat keputusan. Jadi lepas kita ketahui dan kenal pasti matlamat, baru kita kenal pasti alternatif. Apa alternatif kita? Kenal pasti alternatif. Apa alternatif pertama? Apa alternatif kedua? Apa alternatif ketiga? Kemudian kita analisis alternatif itu. Alternatif pertama ini berjaya ke tidak? Yang ini berjaya ke tidak? Ini berjaya ke tidak? Sebab kalau awak tengok KBKK dia untuk yang C yang C ni kita dah meramal. Kita buat gambaran mental. Kita kesan kecondongan dan kita nilai. Dekat sini dah analisis. Susun alternatif. Kita susun alternatif itu kita buat urutan. Adakah alternatif ini yang terbaik atau tidak? Kita buat keutamaan. Yang mana lebih utama? Kita analisis lagi, go on lagi. Kemudian kita memilih sekurang-kurangnya 2 alternatif terbaik.
Dalam hidup keputusan ni banyak sebenarnya. Tapi kalau ada perlu dua je buat keputusan, pilih satu sebenarnya. Dua alternatif terbaik sebab last kali kita akan pilih satu. Dua alternatif terbaik untuk kita apa? Untuk kita analisis pula, untuk kita nilai pula, untuk kita itlak, untuk kita buat keputusan, kesimpulan. Last kali keputusan yang dibuat ialah terhadap hanya satu keputusan sahaja. Hidup ni, keputusan tu istilah dia hanya satu. Tak ada maksud keputusan ini masih lagi dua. Okey. Keputusan. Contoh. Saya ambil paling mudah lah. Awak ni kan budak-budak muda kan. Contohnya nak nikah esok hari. Oh lah pengeceksan nikah. Keceksan nikah agak suka lalu. Okey. Jijak orang kata jijak. Jadi orang kata alah saya zaman remaja dulu pun orang kata bila sampai waktu tu bila keceksan nikah tu suka juga sengih-sengih sukalah saya dulu pun. Kan mak tanya bila nak nikah? Mak 27. Dulu saya membuat perancangan saya nak menikah umur saya 27. Bukan 25. Saya menikah umur 25. Tapi 7 mahal saya. Alhamdulillah. Okey, jadi bila kita nak buat contohnya ke buat keputusan siapa yang kita nak buat keputusan ni, siapa nak jadi calon lah, siapa nak jadi bakal isteri kita. Kita bawa contoh Amirul lah. Tiba-tiba bonda Amirul datang. Mira sini. Bonda nak tunjuk ni. Ada tiga calon yang sesuai dengan Miro. Bonda berkenan sangat dengan tiga orang ni. Yang seorang ni nama dia Syazana. Dia daripada KL. Yang seorang ni nama dia Latifah daripada Kedah. Yang seorang ni nama dia Hanani daripada Terengganu. Jadi bonda berkenan dengan tiga orang ni. Amiro pilih boleh tak? Amiro pilih buat keputusan. Esok beritahu dekat bonda Amirul pun Allah garu kepala dah. Okeylah bonda, okey. Nak buat main istikharah dulu. Okey, insya-Allah istikharah itu yang terbaik. Tapi apa sekalipun cuba anda pandang keputusan tu dari proses ni. Kenal pasti matlamat. Matlamat Amirul ialah nak cari isteri. Amirul tak kenal tiga-tiga ni. Tak kenal, tapi bonda suruh pilih antara tiga-tiga ni. Moga Amirul royak dah hari tu. Dulu bonda tanya, Amirul nak nikah sesuatu hari ni, nak Amirul cari sendiri ke nak bonda cari? Amirul tersalah sebut. Amirul ikut lah bonda nak ambil siapa-siapa pun. Dia salah sebut gitu ke dia. Dia cari lalu. Tak sampai esok. Petai tu juga dia bagi 3 gambar lalu ke Amirul. Nyungguh dia nya. Okey, jadi matlamat nak cari isteri. Ada 3 orang. Lepas tu, kenal pasti alternatif. Yang tadi nama Syazana daripada KL. Syazana ni cantik, pakai tudung, okey, nampak lemah lembut dalam gambar lah. Okey, lepas tu yang kedua tu tadi nama Latifah daripada Kedah. Okey, nampak macam minat je Kedah ni kan sebabnya ada laksa Kedah, boleh pergi Langkawi. Amirul pun kata Amirul suka travel, boleh pergi Langkawi. Lepas tu yang seorang lagi, tak ingatlah pula nama gapo dia Terengganu saat ni tu. Nama apa? Hanani, Hanani lah contohnya. Hanani daripada Terengganu, dekat je kalau ikutkan tu nak balik kampung pun senang lah sebab dekat je, tak perlu nak pergi highway. Awak cakap macam tu. Jadi alternatif, kena pasti alternatif. And then you analysis alternatif. Kalau kahwin dekat KL, raya payah ni. Bonda suruh Mirul balik rumah bonda. Tapi sayang isteri kena balik rumah mak mertua. Okey, duduk kat KL. Kedah pun macam tu, Terengganu pun macam tu. Jadi ketiga-tiga alternatif itu memberikan impak yang sama. Semua kena balik luar Kelantan. Kelantan saya pasti. Orang Kelantan ke Mirul? Saya asal Kelantan tapi besar kat sini, kat KL. Kelantan. Putuslah. Tak dengar tadi. Saya kot. Sorry jadi contohnya begitulah. Jadi bila pandang alternatif tu kita analisis pula. Ketiga-tiga alternatif ini, tiga-tiga ni boleh balik Kelantan. Duduk luar Kelantan. Jadi raya tu payah. Okey. Baiknya awak tengok analisis dia mungkin yang Latifah ni nampak orang kata lebih lebih sesuai dengan jiwa awak. Okey, awak cari perempuan yang memang hidung mancung, mata bulat, ataupun awak kata yang Kelantan yang Terengganu ni kot sebabnya pandai masak nasi kerabu. Awak kata suami nak makan nasi kerabu. Jadi awak analisis alternatif tu.
Susun alternatif awak. Awak susun alternatif yang ini macam mana, yang ini macam mana, macam mana. Lepas daripada tu pilih 2 yang sekurang-kurangnya terbaik. Jadi Amirul pun pilihlah yang Terengganu sebabnya dekat dengan Kelantan. Dan juga yang Kedah sebabnya awak suka travel, awak nak pergi Langkawi contohlah kan. 2 yang terbaik. Tak naklah KL, KL jauh sangat awak kata. Jadi last kali baru awak buat keputusan lepas awak menganalisis buat kali yang kedua, kali kesekian kalinya, lalu awak jumpa bonda-bonda. Amirul rasa Amirul nak kahwin dengan yang Terengganu ni lah. Kenapa? Bonda tanya. Awak pun cakaplah kesimpulannya yang Terengganu ni dekat dengan Kelantan. Dia budaya dia sama macam orang Kelantan sikit sebanyak. Lepas tu dia pandai masak nasi kerabu bonda. Bonda dengan Amirul kan suka makan nasi kerabu. Jadi dekat situ keputusan awak tu awak berjaya buat dengan lebih baik sekiranya proses ini awak lalui dengan betul. Jadi proses KBK ini juga akan membantu anda untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Bukan kata kita tak boleh jump to the point terus. Tengok cantik terus nak kahwin tak ada masalah kalau kata yakin. Tetapi laluilah proses ini sebab kita nak pandang masa depan itu dengan lebih baiklah. Melainkan memang kena pilih baju merah dengan kuning tu benda tak perlu, tak nampak sangat kesan pada masa depan tu. Tak apalah, kuning pun boleh, oren pun boleh, hijau pun boleh. Contohnya. Okey. Saya rasa habis dah kot. Habis dah. Sekian strategi berfikir. Ada soalan nak tanya? Madam, yang kumpulan tu kan, dia ada video assignment dalam work. Satu lagi, ada lagi ke 2 tu je? Projek berkumpulan video je. Pembentangan tak ada Tak tahu, tak tengok. Sekejap saya tengok kejap Saya pun tak ingat sebab kelas banyak. Sekejap saya semak kejap. CG. Okey, projek berkumpulan. Oh, tak ada sini. Kejap. Projek. Okey, untuk projek berkumpulan awak kena ada 3. Ada artikel, awak kena video dan awak kena bentang untuk tajuk projek. Okey, kena buat 3. Jadi bila ya. Terus dulu, Madam. Apa? Madam royak ke royak dia apa? Tak dengar. Ya, ulang sekali lagi Zul. Maksudnya? Madam nak royak ke Pak ni? Royak dulu apa? Okey. Putus-putus ni. Okey. Boleh dengar tak? Boleh, Madam. Okey. Ni untuk projek awak. Untuk projek kita akan awak kena perlu ni ada 3 ni. Kena buat artikel, kena buat video projek dan juga ada pembentangan. 3 tu. Untuk projek saja untuk projek. Jadi bila dah ramai-ramai ahli kumpulan ni, dah jumpa ahli kumpulan, macam saya kata muslimin, muslimat lah. Okey, jadi awak pertama sekali awak kena pilih tajuk. Tajuk dia duduk mana Tajuk dia duduk dalam CG ke? Ya, tajuk dia dalam CG Tajuk, bukan tajuk, tema. Tema dalam CG. Boleh semak tema. Kemudian tema tu awak akan buat tajuk awak sendiri. Lepas buat tajuk, awak akan mula menulis artikel berdasarkan tajuk yang awak pilih. Okey, artikel ni awak kena tulis dalam artikel kena ada muka hadapan, kena ada pendahuluan, kena ada rasional tajuk awak pilih, kena cari objektif yang awak nak capai daripada perbincangan isu, kena bagi isi-isi untuk tajuk awak tu, bagi hujah, kemudian bagi contoh, kemudian awak buat rumusan. Ni ada dalam rubrik dalam borang ni Dah siap artikel, baru awak buat video.
Video yang berdasarkan tajuk dan artikel awak tadi tu, awak buatlah video macam mana. Ikutlah awak nak video berlakon ke, video forum ke, video just bercakap ke, ataupun video memberikan isu dan sebagainya. Ikut awak macam mana. Ia bergantung kepada kreativiti awak macam mana nak timbulkan cerita dalam video awak tu. Dan kemudian lepas siap video, nanti kita akan set masa untuk pembentangan berkumpulan ni. Pembentangan untuk projek. Pembentangan berkumpulan lain tu tajuk lain. Ni untuk projek. Okey, sebab saya nak tengok dari pembentangan ini keyakinan awak terhadap tajuk yang awak bincang dengan ahli kumpulan awak. Jadi awak kena tunjuk bahawa dia beza pembentangan berkumpulan yang itu dengan pembentangan projek ni. Maksudnya pembentangan projek ni kena selari dengan video dan juga artikel awak. Itu yang banyak sikit lah untuk tajuk projek ni. Dekat sini lepas awak dah ambil tajuk, sepatutnya awak dah boleh setting masa dengan saya dah. Bermula daripada minggu lepas lagi sepatutnya dah boleh setting masa dengan saya bila-bila untuk jumpa online dengan saya. Untuk awak tanya saya tajuk awak ni, isi-isi awak ni semuanya sesuai tak? Boleh bila-bila masa. Jadi nanti awak isi borang ni untuk hantar kat saya. Sebagai bukti bahawa kita ada perbincangan dalam pelaksanaan projek awak ni. Okey? Video yang awak buat ni sebenarnya jadilah video yang menarik. Sebab pelajar universiti lain bila mereka buat video, mereka masuk dalam YouTube tau. Jadi mereka banyak dirujuk oleh banyak pihak lah. Kalau awak tak ada YouTube, awak boleh bagi kat saya boleh masukkan kat YouTube saya. Okey. Jadi itulah ceritanya untuk projek. Dah boleh bina kumpulan dah. Menjawab soalan tak Izul? Boleh ada. Betul dah. Apa lagi? Individu ni kira habis dah. Buku skrip tu tak ada lah. Buku skrip habis lah. Individu tak ada dah. Cuma awak akan bersedia untuk pembentangan pula. Pembentangan berkumpulan dan projek berkumpulan. Dua lagi benda tu. Pembentangan 10 markah, projek berkumpulan 15. Selagi ada video 3 semua. Video tu duduk dalam projek. Duduk dalam projek. Okay, baik. Izu nak dapat topeng lagi tu. Tak apa. Gini. Nanti kita bincang dalam grup nanti. Sebab tak ada masa ni awak nak masuk kelas lain dah. Okay, apa sekali pun kita bincang dalam grup boleh InsyaAllah. Okay, baik. Okay, jaga diri baik-baik semua. Sesungguhnya baik itu pada Allah SWT. Yang kurang daripada kelemahan saya, kita sama-sama membina pemikiran yang lebih kritis dan kreatif pada masa akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam.